السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup lagi dengan nafas, dengan nyawa yang masih dipinjamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah kita ke hari ini. Di waktu ada ramai dah adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, yang mana mereka ni dah menduduki kita sekalian. Sama umur dengan kita, sama kerja dengan kita, sama solat dengan kita, sama-sama main masjid, sama-sama hidup di kampung, sama-sama dalam banyak benda. Tapi hari ini di mana mereka? Mereka telah pergi sampai masa untuk balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mati ini satu benda yang sebenarnya. Dan mari sama-sama antara kita insaf, kita sedang, saya juga sebut dan ini selalu kat saya, dan tuan-tuan yang hadirin hadirat yang ada malam ni sama juga. Mari kita menyedari bahawa kita ni hanya tunggu masa saja. Makat-makat masing-masing itu tunggu giliang. Bilakah masa dan saatnya untuk bergiliang kita pula sampai, dan ketika itu nyawa kita juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali pada Allah seperti mana kembalinya orang-orang yang terdahulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu akan menemui mati atau ajal. Maka apa benda kita nak bawa di hari mati kita nanti, tuan? Satu tazkirah saya untuk tuan-tuan sama-sama. Apakah benda yang kita nak bawa di hari matinya kita nanti? Dan telah ramai orang yang bawa sesuatu berjumpa dengan Allah. Dan ada juga orang yang tak bawa apa-apa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya, satu ingatan Allah Ta'ala pada kita sekalian. Allah peringat kita. Allah beritahu kita. Allah nasihat kita. Allah pesan kat kita. Allah kata, kalau nak jumpa dengan aku, siapkan dirimu dengan dua benda. Baik. Allah kata, kalau sama-sama nak jumpa dengan aku, dan memang kita akan jumpa Allah pun, kita pasti jumpa Allah atas janji Allah, atas nama mati. Maka Allah kata, siapa-siapa yang nak jumpa aku, siapkan padanya untuk dia tu dua benda. Pertama, siapkan dirimu dengan amal-amal yang terbaik. yakni amal soleh. Dan kita semula akan balik pengetahuan kita. Bagaimana dan apa benda yang dipanggil amal soleh itu? Apa dia amal soleh ni? Kena ada apa amal soleh ni?
kena ada, bila nak jadikan amal ni amal yang soleh, kena ada apa? Maka ulama ceraikan dia atau ulama pecahkan dia kepada 3. Yang dikatakan amal soleh itu pada dia 3 benda. Pertama, ilmu. Siapa tak ada ilmu, buatlah amal tu, dia tak jadi soleh. Kerana syarat amal soleh yang pertama ialah fihi ilm atau fiha ilm. Pada amal itu ilmu. Apa dia ilmu ni, tuan? Yang kata ilmu ni apa dia? Jawabnya, ilmu itu ialah kamu tahu akan benda yang Allah suruh tu. Kamu tahu benda tu hak betul. Yang kata ilmu ni ialah pengetahuan. Pengetahuan atas apa yang Allah perintahkan. Wa ma uridu bihi. Kita belajar untuk tahu apa dia yang Allah mahu. Itulah ilmu. Maka orang-orang yang tak ada ilmu ni, dia buat ada benda yang dia pun tak tahu. Ataupun dia buat benda yang Allah tak mahu. Maka jom kita belajar untuk ambil tahu apa benda yang Allah mahu. Contohnya, tuan-tuan, contohnya. Benda ni saya sebut dah pada 2 malam lepas, dan pun ada rakaman dia, saya ada rakaman dia yang disunting dan dimasukkan dalam YouTube. Soalan kita, tuan-tuan, apa yang kita nak daripada solat ini? Tuan-tuan, soalan pertama, apa yang kita kendaki daripada solat ini? Hak kita mahu dia. Tuan jawablah dengan jawapan sendiri kan. Tuan boleh jawab dengan jawapan sendiri. Saya nak pahala, saya nak redha, saya nak syurga. Clear? Baik, soalan kedua, bila kita ada kehendak daripada solat kita ni, Allah nak apa? Ya, soalan daripada solat kita ni sebenarnya Allah nak apa pada solat kita ni? Allah mahu apa? Sebenarnya. Tanya kita, tahulah kita jawab. Kita nak syurga, nak pahala, nak yang nu, nak redha. Kita jawab. Tapi, bila buat soalan balik, kita solat, Allah nak apa? Yang ni kita nak bagi. Supaya kita bagi hak Allah mahu. Kita bimbang, kita dah buat, duk bagi benda yang Allah tak mahu. Tak mahu apa, tuan? Allah tak mahu benda tu kerana tak betul dengan kehendak dia. Kerana apa, tuan? Kerana tauhid. Kita faham bahawa Allah itu berkehendak. Allah itu maha berkehendak. Maka kita dahulukan kehendak dia atas kehendak kita. Kalau nak syarah bab kehendak ni, tuan-tuan, panjang cerita dia dalam bab tauhid ni, seperti mana yang disyarahkan oleh Imam Ja'far At-Tahawi dalam kitab dia Aqidah Tahawiyah. Kitab besarlah kitab ni, tuan-tuan. Kitab Aqidah Tahawiyah ni kitab besarlah. Dalam membincangkan tentang tauhid. Saya juga pernah bertanya kepada guru kita, syekh-syekh para masyayikh kita, tentang nak tahu tentang kitab ni. Antara saya tanya guru saya sendiri yang saya hormati, saya muliakan, Syekh Rus, guru saya Syekh Yusuf Riq Al-Bakhur Al-Hasani, kita tanya hafizahullah. Saya juga bertanya kepada Syekh yang ada dengan kita hari ini, tak balik-balik lagi, Syekh Dr. Salah Khalifah, Muhammad Khalifah, hafizahullah. Saya juga bertanya kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, hafizahullah. Ini semua masyayikh besar-besar semua ni. Dia bincang-bincang sembang-sembang ni apa. Saya tanya Syekh, apakah satu kitab tauhid yang terbaik
kalau aku nak baca. Dan aku nak terangkan pada orang ramai tentang ilmu tauhid ketuhanan Allah. Tiga-tiga orang ni, Syekh ni jawab. Bila saya tanya kau ni, jawab yang sama. Tanya Syekh Yusuf, dia jawab yang sama. Tanya Syiruddin, jawab yang sama. Tanya Syekh Salah, dia jawab yang sama. Kata dia, kalau hang nak baca pada awam ni, atau hang sendiri, hang boleh buka satu kitab, nama dia Aqidah At-Tahawiyah. Dia bincang tentang tauhid, tetapi kitab ni kita kena guru. Pasal perbincangan dia agak tinggi dan sulit untuk dipahami sebab bahasa-bahasa dia. Tapi dia punya nilai tauhid yang tinggi. Apa dibincang dalam tu, tuan-tuan? Dan kitab Aqidah Tahawiyah ni disusun balik, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nama kitab, tuan-tuan, saya sebut nama kitab ni, tuan mungkin akan ingat. Nama kitab tu yang syarahkan akan matan Tahawiyah ni, nama kitab tu ialah Perisai Sekalian Mukallaf. Kita bisa dengar nama tu kan? Dia syarahkan kitab Tauhid Aqidah Tahawiyah. Dan kita tak baca kitab tu lah lagi. Baik, dalam kitab ni, dalam kitab Perisai Mukallaf, syarah bagi matan Tahawiyah dalam bab iradah Allah. Yakni apa dia iradah? Berkehendak Allah Ta'ala dengan kehendak yang kehendaknya. Yakni Allah nak, dia boleh buat apa saja. Dan kita kena tahu bahawa Allah tu berkehendak. Dia mau. Baik, cuma satu benda yang saya nak sebut kepada tuan-tuan juga, sebagai akidah yang kita nak betulkan, akidah yang kita nak pegang, ialah apabila Allah tu berkehendak, mana? Apabila Allah itu berkehendak, boleh tak kita juga berkehendak? Faham soalan kan? Allah kita dia berkehendak, dia iradah, kaunuhu muridan. Hal keadaan Allah itu berkehendak. Bila Allah berkehendak, boleh tak kita juga berkehendak? Masalah jawapan aku benar, tuan. Ini akidah. Kalau jawab boleh, masalahnya tak kena pun. Kau jawab tak boleh, macam mana pula? Maka soalan tu, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak jawab guna agak-agak. Ni syariah agak tinggi benda ni. Yang disyarahkan sebab kita nak patah balik kepada maksud kita solat itu dulukan kehendak Allah. Sebab dia berkehendak. Sebaliknya, tuan-tuan, kita bimbang, kita tak solat, kita duk pulun hak kita tanpa bertanya apa kehendakmu ya Allah atas solat aku ini. Maka jadi salah balik. Takut jadi salah balik pada Allah Ta'ala. Sebab kita duk pulun hak kita. Contohnya, anak ni dia kira nak dia. Ayah, saya nak beli handset baru. Berapa ribu? Harga berapa? 2,500. Sekali chasing dia, sekali apa, benda bala-bala masuk semua. Ayah, 3,000. Anak nak. Dia nak dia kira dia nak. Dia tak tahu ayah dia ada duit ke, tak ada duit ke, dia tak kira. Kerana anak ni mengutamakan kehendaknya dulu, tanpa bertanya apa kehendak ayah pula. Bab handset ni, tuan, bab handset ni. Tadi saya terbaca dalam grup saya yang mereka hantar, Zaini Family. Kita ada 3 grup, 4 grup, 5 grup tu ada. Salah satu daripada grup ni hantar cerita bagaimana seorang pemain bola sepak Senegal. Dia antara top player hari ni. Cerita bola sepak biar kita. Dia antara pemain bola sepak terbaik di klub Liverpool di England. Muslim. Pemain Senegal, Muslim. Antara pemain yang terbaik, yang gaji dia sebulan saja ratus juta. Tapi tuan-tuan, bila orang ambil gambar dia turun daripada kapal terbang, nak naik pinat baih, nak pergi kelab-kelab lain pula,
Depa tangkap gambar, depa tengok dia pakai handset pun retak dah. Handset dia pakai ni yang pecah lah. Pasal dia milik duit banyak, dia boleh beli apa saja, tapi dia tak beli. Bila orang tanya dia pasal apa dia pakai handset itu juga, dia kata boleh perbaik-baik. Dia kata dia perbaik-baik lah. Pasal apa? Duit aku tu, aku nak bagi ramai orang miskin. Aku duk perbaik aku duk perbaik handset aku, duk kira handset aku yang harganya ribu-ribu, pada duit tu boleh bagi sedekah ke orang lain. Maka aku pakai, boleh pakai, aku pakai. Duit ni, yang nak beli lain ni, mungkin kita kata 2-3 ribu duit kita ni, 2-3 ribu tu kita pakai hak yang, dia kata pakai hak yang biasa, hak yang baki daripada duit ni, aku boleh sedekah ke orang lain. Ni, satu orang yang berfikiran yang kita rasa jauh pemahaman dia, jauh pemikiran dia. Dia tak fikir dia seorang. Gaji dia sebulan saja pun ratus juta. Tapi sebenarnya dia hantar duit dia balik ke Senegal buat sekolah tahfiz, bina masjid, bagi orang mengaji. Dia pakai handset cokia. Hak kita ni pula tuan Allah, kerja tak tahu mana ayah pun, gad je. Contohnya, anak nak pakai handset 3,000. Ayah kerja gad, jenuh pakai gad lutut ayah ni. Nak kerja, gila-gila punya kerja. Pakai gad lutut, bagi kuat sikit, kerja bagi kuat. Pasal anak, dia kerja gad, kan anak nak pakai handset yang lawa-lawa, mahal-mahal, komputer lah, apa benar, laptop lah, apa, notebook, nak pakai. Tuan-tuan, Allah saya sebut daripada, ini kehendak anak yang tak pernah peduli apa kehendak ayah. Dan saya rasakan benda ni tuan-tuan, kadang-kadangnya jadi kat kita semua. Anak penting hak dia, tak penting hak kita. Sungguh. Tentu boleh rasakan macam mana kita terpaksa rengkuh cari. Bahasa rengkuh. Pulun cari. Pasal nak penuhi kehendak mereka. Dengan kita, hak kehendak kita pun. Baju ayah tak bersalin-salin pun. Dia kira nak beli baju anak dia. Baju mak tak bersalin-salin pun pasal dia kira baju anak dia. Pasal apa? Pasal anak mendahulukan kehendak dia. Jauh daripada itu, tuan-tuan. Jauh pilih. Manusia ini lebih mempentingkan kehendak dia lebih daripada kehendak Allah. Baik. Jadi dalam bab kehendak yang kita kupaskan sikit tu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, kita soalan, kita hendak sesuatu daripada Allah. Okey? Tapi soalan dia, sebagai anak yang baik, dia akan tanya, ayah nak apa? Esok kalau cek besar masuk, ayah nak apa ayah? Ayah perlu nak kerja siang malam, pergi petang, bagi cek senang. Esok ayah nak apa? Dan saya tanya tuan-tuan juga, dan saya tanya tuan, duk bela-bela anak ni, tuan-tuan nak apa daripada anak? Daripada tapak kaki kecil, 2 jari, bela, siang malam, pergi petang, kerja. Saya bayangkan tuan, ada ayah yang tolak motor kat highway, nak pergi kerja. Isteri tak tahu, anak pun tak tahu. Pasal minyak habis, rantai putih, gear lekat. Pengorbanan. Maka pengorbanan tuan-tuan, untuk bela anak ni, atas kehendak apa? Nak apa daripada mereka ni? Yang mana benda ni tuan-tuan, anak tak pernah ambil faham. Ayah aku nak apa? Dia bela aku pada kecil. Tak pernah tanya. Ayah mau apa ayah? Yang nak, ayah, cik nak yang ni. Cik nak yang ni. Nak motor. Motor apa tanya ayah? Anak nak motor apa? Motor baru halal ayah. Wai suku. Anak dah kata 3 suku aku kerja aku ni. Puluh ribu wai suku ni. Tapi nak memenuhi kehendak anak, ayah kerja juga, berhutang, orang tu bergolok bergadai pun tak apa. Bagilah juga wai suku. Ayah jadi 3 suku. Pasal nak memenuhi kehendak anak. Suami nak penuhi kehendak isteri. Allahu Akbar. Nak penuhi kehendak anak lagi. Dan pengorbanan ayah ni, tinggalkan hak dia. Semata-mata nak bagi ke anak.
Tapi pula anak pula tak pernah tanya pun. Isteri pun tak pernah tanya. Kadang-kadang isteri tak tanya. Wahai suami aku, sebenarnya hang jaga. Abang jaga kami ni nak apa sebenarnya? Abang jaga saya bagi makan, nafkah dan sebagainya. Abang nak apa? Anak pun tak tanya ayah. Besar kami ni nak buat apa ayah? Kalaulah anak tanya tuan-tuan begitu, isteri tanya kita lagu tu, nak jawab apa? Nak jawab apa? Yang sebenarnya. Tapi benar ni tuan, saya tahu, dia tersimpan dalam hati sendiri. Maksudnya tuan, saya nak bicara tentang kehendak. Apa kehendak kita di balik membesarkan anak-anak? Apa kehendak kita di sebalik kita menjaga nafkah isteri? Apa kehendak dia? Apa kemahuan kita? Padahal kemahuan kita tu tak ada siapa pun nak tanya pun. Suami nak apa? Anak nak, ayah nak apa? Suami nak apa? Jangan ditanya orang. Sehingga kan yang paling dahsyat, manusia tak pernah tanya pun, ya Allah, apa kehendak daripada aku? Aku salat ni hendak apa ya Allah? Maka inilah satu benda yang kita kata kita nak kena kupas juga. Seperti mana yang dibincangkan oleh dalam kitab Aqidah Tahawiyah, yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Apa kehendak Allah? Salat ni Allah nak apa tuan? Daripada salat kita nak bagi apa ke Allah? Yang Allah mau. Nak jawab guna tu. Pasal Allah berkehendak tu, jangan lupa. Allah itu berkehendak. Dia ada iradah. Antara sifat ma'aninya, iradah. Dia berkehendak. Maka hamba yang baik ialah hamba yang mendahulukan kehendak Allah. Dia usaha nak bagi kehendak Allah, bukan duk pulun hak dia. Sebab tu saya pernah sebut kepada anda, mintalah, saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lain sebelum-sebelum ni, mintalah benda, doalah dan mintalah benda yang Allah nak beri. Bukan kau minta benda yang kau nak. Mintalah benda yang Allah memang nak bagi dan Allah suka dan Allah mau benda tu. Jangan minta benda yang kita mau. Kalau minta benda kita mau, tak kisah benda yang Allah mau, kata ulama apa dia? Siapa Tuhan lo ni? Memanglah kita minta betul, kita minta betul. Dan kita memang kena minta. Tapi mintalah benda yang Allah mau. Supaya kita memenuhi kehendak Allah. Kerana dia yang berkehendak. Iradah. Kata Imam At-Tahawi. Kata Imam Ja'far At-Tahawi. Matan dia berbunyi apa dia? I'lam. Anna iradatallahi hiya iradatul hubbi. Ni matan yang saya boleh kupaskan tuan malam ni sikit insya-Allah. Untuk menunjuk jalan sama-sama kita ibadat cari apa yang Allah mau. Kata dia, i'lam anna iradatullah, ketahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya kehendak Allah itu ialah berkehendak akan cinta, sayang. Maknanya apa tuan? Maknanya yang kita boleh pecah ni, Allah nak kita salat, apa dia mau? Dia nak kita belajar sayang dia. Dia nak kita belajar sayang dia. Sayang Nabi-Nya. Sayang Islam. Pentingkan kehendak dia. Kerana kehendak Allah atas kita. Dia suruh kita salat sebab dia sayang kita. Dia kita sayang dia balik. Pasal apa saya kata tuan-tuan? Kita terjemah balik. Kita tengok balik definisi. Ataupun makna salat. Betul balik tak? Hujah kita. Apa dia maksud salat? Apa makna salat ini tuan-tuan? Waktu salat mayang. Salat mayang lah. Baik. Kita baca balik. Kata dasar kepada salat. Huruf salat. Huruf kataan salat ini. Ejaan dia. As-salatu atau salatun. Kalau tengok dalam ketulisan. Salatun dibaca nakirah. Dia pakai isim nakirah, salatun. Sad lam alif ta dhammatain. Salatun. Salat.
Atau dibaca dengan isim ma'rifah. As-salatu. Alif lam sad lam alif ta. Dibaca dengan dua wajah. Isim dua wajah. Dibaca dengan ma'rifah dan nakirah. Dibaca tanwin atau ada alif lam. As-salat tak dibaca as-salatun. Dia kena baca as-salatu. Alif lam dhammah satu. Buang alif lam. Salatun. Baru dia jadi salatun. Baik. Yang tu dalam hukum nahwu dia panggil nakirah ma'rifah. Baik, tak apa. Sama ada as-salatu atau salatun. As-salat ni dia cak alif lam sad lam alif ta, banyak lah. Banyak huruf lah tambahan dia. Tasrif dia banyak lah tu. Kata dasar dia, kata mula dia, fi'il ni atau isim ni, kata awal dia daripada alif lam sad lam alif ta, huruf asal dia adalah sad lam ta. Nampak? Sad lam ta. Baca kita punya tajwid lah kan. Maksillah, khasirah, maksillah, tawilah. Sad lam ta, sillah. Berhubung. Silah tu nak berhubung. Jadi, salat itu kata awal dia adalah, huruf dia adalah sad lam ta. Dan kata ulama bahasa pula, orang nahwu ni, salat atau silah ini dia tak cukup makna, dia tak cukup perkataan. Dia jadi apa? Dia jadi benda yang tak ghair mufidah. Dia tak boleh, tak ada makna. Laisa lahu makna. Silah apa? Dia kena mai satu. Tuan-tuan pernah dengar lah hukum nahwu kan, tuan-tuan mengaji pondok tu. Dia mai kena idhafat, dia panggil. Silah tak cukup. Silah apa? Dia kena mai satu idhafat yang lengkapkan dia, yang tambah bagi lengkap. Maka selalunya orang tak panggil silah saja, dia akan mai satu perkataan lagi, silah ar-rahim. Nampak tak? Silah tak cukup, dia kena mai ar-rahim. Maka idhafat dia ar-rahim. Maka jadilah perkataan tu silatur rahim. Maka ulama tasawuf akhlak ni kata, salat engkau tu sebenarnya hubung kasihmu pada Allah dan Allah hubung kasihnya kepada kamu. Itulah salat. Maka Allah nak apa? Allah nak kita sayang dia sebab dia sayang kita. Kerana dia itu Ar-Rahmanur Rahim. Kita belajar apa tuan? Kita belajar cari benda Allah mau. Maka jom salat kita bukan pasal nak pahala sangat-sangat. Pahala kita nak, kita kan. Tapi sebenarnya kita nak, tapi Allah nak apa? Jom kita ubah. Ubah apa? Ubah memberi kasih sayang, memberi sayangnya pada Allah. Nak bagi kasih ke Allah ni. Sebab kalau tak kasih Allah, bimbang kasih makhluk. Sedangkan Tuhan kita yang bagi makan, yang bagi minum, yang bagi nyawa, yang bagi roh, yang bagi hidup, itu dia, Allah. Pasal apa dia bagi kita hidup? Sebab dia sayang. Ni kita hidup lagi ni, bila orang tanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau hidup lagi, pasal apa Allah bagi hidup? Kata dia, ketahuilah oleh kamu, bila engkau hidup lagi itu, bermakna Allah sayang. Allah bagi can lagi. Apa can Allah bagi? Allah nak bagi kita banyak taubat lagi lah. Tadi saya baca ayat ke pondok tu ni. Surah Al-Hadid ayat 16. Allah kata apa dalam ayat ni? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ayat 16. So sebelah kanan. Fatala alaihim, belakang ayat belakang lah. Ayat itu panjang juga. Ayat 16 surah Hadid. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Saya terang apa tadi? Saya masuk malam ni. Allah kata apa? Di waktu dulu, zaman sebelum ini, Allah kata, jangan hang jadi seperti umat yang terdahulu, yang umur panjang, masa Allah bagi panjang, lagi lama hidup, lagi kerah hati. Lagi lama hidup, lagi lawan Allah.
Fatala alaihimul amad. Panjanglah usia mereka itu. Orang dulu. Siapa orang dulu? Kaum Nabi Nuh, tuan-tuan. Nabi Nuh berdakwah beribu tahun. 1000 tahun. 1000 tahun berdakwah bermakna berapa panjang umur mereka. Tapi yang 1000 tahun Nabi Nuh dakwah, yang masuk Islam, ikut agama yang Allah bagi, yang Allah suka ni, hanya 10 orang. Tu dia. 10 tahun ngajak yang mau Islam 10 orang. Tuan-tuan yang Allah sekalian. Maka Allah kata, fatala alaihim. Aku panjangkan ke atas mereka itu amad. Panjang umur, panjang masa. Masa hidup ni Allah panjangkan. Tapi zaman orang dulu, kata Allah Ta'ala, faqasat qulubuhum. Lagi panjang nyawa, lagi panjang usia, lagi panjang umur, lagi ketegang. Lagi bakhil. Lagi bantah. Lagi keras hati. Saya cerita tadi juga. Cerita kemarin, jumpa dengan satu orang di rumah mayat. Mak menekan, tinggal kemarin. Habislah dia bawa turun mayat. Saya tak pergi. Saya ambil keputusan nak duduk di rumah arwah. Pasal apa saya tu? Saya kata kat sepupu, hampa pergilah. Dia kata, Ustaz tak mau pergi ke? Hampa pergilah. Dia pagi kita Ustaz juga, Ustaz lah, hanya sepupu pun. Nak panggil nama dia tak kenal pula, dia kata. Panggil lah, aku macam aku juga, hang macam hang jugalah. Dia beradik tak marah beradik. Baik, dia kata, Ustaz tak mau pergi ke? Hang tak mau pergi ke? Saya kata, hampa pergi lah. So dia berkata, ada siapa-siapa nak buat tahlil ke talqin daripada kubur? Dia kata, ada apa? Sila ada dia buat. Aku duduk di rumah. Pasal apa? Pasal aku nak ajak hak baki-baki nak cucu ni jom tahlil kat Tok Allah. Kalau aku pergi masjid semua, tak ada siapa nak buat. Hore pula, tengok TV pula. Kacau gitu pula. Memanglah dia tak buat gitu, tapi kita bimbang juga lah kan. Mayat bawa turun, tak turun dalam kubur lagi. Buka TV tengok orang Hindu lah. Jenuh gitu. Siapa? Anak cucu. Maka saya ambil keputusan duduk di rumah. Habis maghrib, buat tahlil. Ajak semua anak cucu buat tahlil. Untuk arwah Tok Ampa, Tok Nek Ampa, dan arwah mak menekan Ampa, mak Ampa dan mak menekan kami dan juga. Habis buat tahlil semua, mai satu kawan, anak murid. Dia ni kerja apa tuan? Dia ni kerja tu yang duk Tambun. Daripada Mantang Binjai sampai ke Mabung 5 tu, jalan baru tu kan. Dia kerja supervisor tu. Dia kerja supervisor. Jajahan takluk dia, daripada Mantang Binjai, buat kena tu, kan, duk Tambun, jamun jalan, duk pelebak jalan ni, sampai sini. Sampai ke mana tu, dia punya jajahan takluk dia. Dia punya jalan kerja dia. Dia ada dalam majlis kemarin, dia ada masa. Sembang-sembang dia, tanya dia, kerja macam mana? Saya tak mau sebut nama dia lah. Tanya dia, kerja macam mana? Okey lah. Okey, Ustaz, okey. Okey, dia ke mana? Apa pengalaman hang duk kerja ni? Ni orang pada belah jalan ni, orang tak marah hang ke? Tak marah ke apa ke? Orang pada ambil tanah orang, tambun tanah orang. Amat tambun rendah ke tinggi? Dia kata tambun tinggi, Ustaz. Pasal apa? Pasal nak pergi level tu tinggi. Saya kata level tinggi, kampung orang ke mana? Kami nak buat macam mana lah kita. Masalah dia bila bagi pampasan, suruh keluar, ada yang tak mau keluar. Ada yang pampasan tu bagi dah, tapi tak mau keluar juga. Kami nak buat macam mana tanah mereka. Jadi kami kena buat kerja kami juga. Dia kata, Ustaz, tambun bagi tinggi. Bila tambun tinggi, tuan, kalau ayak turun, esok pergi mana? Masuk rumah orang. Nak abang pun tuan, nak abang. Yang benar, hak yang duk lawan balik ni, hak duk, dia kata duk ketegak ni, hak duk tak mau pindah, hak yang tak mau kerjasama, hak yang buat bodoh ni, orang muda-muda, bukan umur 30. Ni hak tua-tua. Yang duk apa, ada pernah sekali dia kata orang parang, saya ikan dengan parang, saya tak lari saya. Kerja saya nak lari apa? Dia tak takik kot, kalau takik teruk saya dia kata. Maknanya yang main duk serbu dia, duk main serang dia, semua lagi tu tua.
Memanglah betul lah kan. Dah berbincang semua dah. Baik, maksud kita. Apa dia tuan-tuan? Jangan sampai seperti mana ya Allah kata, lagi panjang umur, ini kita punya point kita, lagi panjang umur, jangan jadi orang yang keras hati. Umur banyak lah, masjid tak mau juga. Berlambak tuan, bukan takat masjid barakah saja. Banyak masjid lagu tu. Sebelah rumah, sebelah masjid, tak sampai. Tak pi apa? Dia kata ke saya juga, Ustaz nak buat macam mana orang tak masjid ni? Saya kata, baca dalam buat guna. Kami cadang kata, abang je terkuasa, umum dalam masjid, umum dalam karya, siapa hari azan, masa azan, ketala rekod di rumah dia. Nak azan ni, tala habis, nak panggil main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum air azan tu, tala rekod di rumah dia tu. Kuku dia nak main. Dengan azan. Saya melawak dengan dia. Saya kata, orang jenis tak main ni, hati keras ni tuan, bukan tala api rumah dia. Pis rekod kepala dia pun tak main. Bukan tala rekod api rumah dia. Ambil rekod tu pi rumah dia, dia duduk seret tidur, pis rekod kepala dia azan. Tak main juga. Pasal apa? Hati keras. Maka jom kita berhati-hati dengan firman Allah. Jangan sampai jadi orang yang makin tua makin keras hati. Sebab Allah kata wala yakunu kalladhi wala takunu kalladhi. Jangan jadi seperti mana orang yang diberi utul kitab min qabl. Ya Allah berikan kitab. Allah berikan Quran kat kita, tapi lagi lama hidup tak pakai Quran, lagi lawan Allah Taala balik. Dan orang yang keras hati, orang-orang yang keras hati ni, yang mungkin umurnya panjang tapi keras hati, Allah kata pada hujung ayat, wa kathirum minhum fasiqun. Rupanya orang yang umur panjang keras hati ni, dia masuk golongan fasik. Fasik ni apa dia tuan? Fasik ni adalah satu golongan yang ternafi iman. Ternafi iman. Dia tak masuk golongan mukmin bila fasik ni. Pasal fasik? Disebabkan hati yang keras. Panjang umur. Maka tuan-tuan dalam sekalian, kita batal balik cerita kita balik tuan. Jom kita tengok apa benda yang Allah mahu. Rupanya Allah nak kita salat. Makna salat tu sendiri ialah hubungan apa? Hubungan kasih sayang di antara hamba dengan Tuhan. Inilah salat. Baik, alhamdulillah tuan. Allah panjang usia kita. Kita dapat tahu juga sebuah sikit benda ni. Supaya kita ubahlah, bukan ubah apa? Kita upgradekan salat kita tu daripada tak tahu nak abang apa, tak tahu nak bagi apa ke Allah. Ulama kata salat bukan hanya tempat mengambil, tapi salat juga tempat memberi. Baik, salat bukan hanya tempat ambil sesuatu daripada Allah, tapi dia juga tempat memberi sesuatu pada Allah Ta'ala. Sebab Allah berkehendak. Pegang yang tu, pegang yang tu. Allah itu berkehendak. I'lam anna iradatallahi hiya iradatul hubbi. Itu matan dia bunyi gitu. Ketahuilah kamu bahawa kehendak Allah itu, dia berkehendak atas apa dia suruh. Dia suruh kita buat tu pasal dia kehendak nak sayang kita. Dan dia nak kita sayang dia balik. Inilah solat tuan-tuan. Inilah solat yang sebenarnya. Solat yang sesungguh-sungguhnya macam tu. Bukan hanya tempat nak ambil pahala, ambil syurga, ambil anu. Kadang-kadang orang sembahyang duha pasal apa tuan? Kita tuan, kadang-kadang orang sembahyang duha ni pasal apa? Tuan? Orang sembahyang duha ni pasal apa? Hang sembahyang lah. Dia kata hang sembahyang. Aku tengok hang hidup hang makin senang tengok. Kereta tambah 2 biji lagi. Motor tambah 2 biji lagi. Kan rumah renovate lagi. Hang senang hidup. Hang buat guna senang. Ni dia kata aku pergi mengaji. Ustaz suruh sembahyang duha, aku sembahyang duha. Sembahyang duha kaya. Pula dah. Tuan. Sembahyang duha kaya. Memanglah ada juga hikmah dia salat itu, kerana duha itu sebenarnya bukan bagi kaya.
Dua itu memberi keredaan Allah. Allah bagi kita kaya ni pasal dia redha. Ataupun Allah bagi kaya tak redha, itu persoalan dia. Jadi soal kaya ni orang kata apa? Bayang duha bagi kaya. Dah. Memang duha tak bagi kaya tuan. Allah itu yang beri kaya sebab dia yang maha kaya. Jadi orang solat duha ni pasal nak kaya. Maka dia berkehendak. Kerana dia solat duha, dia solat maghrib, dia solat fardu, dia solat asar, dia solat isya, dia solat apa semua. Solat sunat. Sebenarnya solat yang kita buat ni, sebenar-benarnya Allah mau kita terima sayang dia dan hantar balik sayang tu kat dia. Itulah maksud solat ataupun kita panggil silaturrahim. Jauhlah daripada solat-solat yang dikira nak je. Nak je bagi tak mau. Dan inilah orang yang tamak. Tamak dengan pahala itu bagus. Tapi sebenarnya kita bimbang, kita tak buat benda mencapai benda yang Allah kehendaki. Saudara-saudara tuan, kita nak bicara tentang usul tauhid sikit. Yang ni pada Allah berkehendak dan berikan kehendak Allah. Dulukan kehendak Allah pasal dia Tuhan. Berikan kehendak dia. Dalam salat ini, apa kehendak Allah? Saya patah balik, ulang balik. Allah berkehendak kita hantar sayang kita pada dia. Dan kita jumpa dalam ni, kita jumpa dalam masjid. Tentu kita rasa apa? Sayang tu macam mana? Kita tak sedap, mungkin sedap, mungkin tak sedap. Kita ni kalau tak boleh main masjid, susah hati kita. Kenapa tuan? Kerana telah ada sikit bibit cinta kita dengan Allah. Alhamdulillah. Teringat nama rumah Allah. Bermakna kita sayang Allah lah tu. Tak boleh main masjid sembahyang ni rasa susah hati kita. Bukan susah hati pasal tak boleh main masjid. Sebenarnya tak susah hati pasal tak boleh sembah Allah. Di masjid. Tak tahulah mungkin ada juga. Mungkin ada juga kita ambil hukum fiqah. Main di rumah, bawa pahala. Main masjid, bawa pahala. Tak apa sikit pahala tu boleh. Tapi jomlah kita ambil sebenarnya. Allah suruh main masjid ni. So masjid ni rumah dia. Rumah tempat dia curah kasih sayang. Sebab tu hukum kita, saya patah balik, hukum kita masuk masjid, keluar masjid ada doa. Masuk masjid doa apa, keluar masjid doa apa? Masuk masjid doa rahmat. Minta apa? Allah sayang. Keluar masjid minta Allah lebihkan sayang itu. Cuba tengok doa keluar masjid. Allahumma inni Rabbi ighfirli dan sebagainya. Di belakang dia pada minta fadlik, minta kelebihan. Lebih apa? Lebih sayang tu lagi. Baik. Minta Allah Ta'ala ampun dosa dan masuk dalam masjid. Dengan apa? Dengan rahmat. Masuk masjid. Bila kan nak keluar balik, minta apa? Minta fadlik. Apa maksud fadlik? Kelebihan. Apa yang lebih tu? Minta kita keluar masjid, duduk dalam masjid. Nak keluar masjid, minta supaya Allah tambahkan lagi sayang dia untuk kita. Sebab tu kita pun rasa sayang masjid. Cuma tak sedap kita sayang masjid. Tak boleh main masjid, tak jadi. Hari Jumaat nak main, subuh nak main, solat nak main. Sebenarnya tuan, sebenarnya saya terang balik. Sebenar-benarnya kita main masjid ni bukan pasal pahala saja. Sebenarnya kita main masjid sebab telah ada bibit sayang dengan Allah. Inilah yang Allah mau. Sebab itu antara ayat yang hebat, tuan, ayat yang hebat untuk diamalkan oleh kita sekalian, untuk cari cinta dengan Allah, sayang dengan Allah ni, kita bukan sayang Allah pun, tapi duk cari sayang lah. Duk cari sayang. Ulama kata, nak cari ayat, nak amal ayat, nak bagi timbul hati ni suka Allah Ta'ala, ayat apa nak amal? Banyak ayat Quran, banyak. Banyak ayat yang boleh amalkan untuk merasa hati ni akan makin sayang ke Allah. Sebab saya kata tuan, sebab Allah nak yang tu. Allah bukan mau yang lain. Allah nak kita sayang dia. Jadi apa ayat dia? Kata ulama, ayat paling mudahnya, engkau bacakan surah Al-Insyirah. Dan kau tengok pada ayat terakhir itu. Kau perhati ayat terakhir surah Al-Insyirah. Apa surah Insyirah? Insyirah, alam nasyrah, alam nasyrah. Habang, alam nasyrah. Insyirah aku tak kerti. Dia kata aku tak kerti. Insyirah aku tak kerti. Yang aku tahu alam nasyrah. Dia lah tu. Namanya surah Al-Insyirah.
kepala ayat dia alam nashrah. Baik. Alam nashrah laka sadrak. Akhir ayat tu Allah kata apa? Akhir. Wa ila rabbika farghab. Apa maksud wa ila rabbika farghab? Apa maksudnya? Apa maknanya? Maka jadilah maknanya ikut pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tafsir ayat ni tafsir sufi, atau dipanggil juga tafsir Abdul Qadir Jilani, atau kitab dipanggil tafsir sufi. Dia tafsir ayat. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jilani ada kitab yang tafsir Quran. Satu-satunya kitab tafsir Quran dia adalah tafsir sufi. Baik, dia kata pada ayat ni, dia kata pada syarah dia. Dia kata kalau hang perhati balik ayat tu, ayat dia wa ila rabbika farghab. Maknanya wa ila, dan kepada Tuhanmu. Dan kepada Tuhanmu itu, wa ila rabbika, kepada Tuhan kau itu, farghab, hendaklah kau suka, kau sayang dia. Jadi kata ulama ayat ni, ayat ni kalau dia rajin dibaca-bacakan dengan maknanya, kita akan dapat cinta Allah. Baru ni juga tuan-tuan, pada hari Isnin baru ni pun saya sambung balik perbincangan di pondok. Yang ini perbincangan apa tuan-tuan? Perbincangan tentang menyambung balik perbincangan tentang kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi. Sambung balik. Sebelum saya baca sikit lah, tapi tak habis. Baru ni saya sambung lain. Kata dan pendapat daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, menulis kitab Madarij As-Salikin, peringkat-peringkat orang yang berjalan pada Allah. Kitab tu, dia kata apa? Dia kata ada 10 perkara yang jika engkau buat, engkau akan mendapat cinta Allah dan engkau kecinta Allah. Hang pun sayang Allah, Allah pun sayang hang. Dia kata apa yang pertama? Kata pertama, Iqra'ul Quran, atau qira'atul Quran bitadabbur wattafahum lima'ani wa ma'urida bih. Yang pertama sekali, siapa nak dapat bagi Allah sayang dia dan dia sayang Allah, kata Imam Qayyim Al-Jawzi, hang baca Quran lah. Senang. Kerana Quran tu betul bukan faham, bukan baca saja tuan. Quran bukan baca saja. Nak bagi Allah sayang apa dia nak buat? Kata Imam Qayyim Al-Jawzi, baca Quran, tengok makna dan faham maksud. 3 benda ni kena buat. Baca, faham, baca, makna, faham. Apa faham apa? Faham apa? Wa ma urida bihi, dan apa ni yang kehendak Allah itu. Fahamlah. Jadi nak dapat sayang Allah Ta'ala, baca Quran dengan faham Allah sayang. Jadi sebab itu kedua ulang balik, kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maksud wa ila rabbika farghab, kalau diulang-ulang ayat ni dengan niat dan maksud mencari sayang pada Allah, sebab Allah sayang kita, maka lama-lama Allah akan hentak sayang dalam hatimu pada dia. Allah akan bagi kita sayang dia. Allah akan bagi kita kasih kat dia. Tuan-tuan, jadi salat yang sebenarnya ialah mencari hubungan kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat salat yang Allah kehendaki. Nabi dapat sayang Allah ni, kita nak pulut ni. Pasal siapa kena sayang Allah? Kena kata ulama tasawuf juga, kamu kena berhati-hati, kerana ada banyak benda yang menghalang cintamu dengan Allah. Ada banyak benda duk sekat. Jangan hang sayang Allah. Seperti yang duk sekat, jangan sayang masjid, jangan sayang Quran. Ada benda duk halang. Ada benda duk sekat. Ada benda duk belat bagi. Jangan sayang Allah, jangan sayang Islam, jangan sayang agama, jangan sayang Nabi, jangan sayang Quran, jangan sayang ibadat, jangan. Ada benda. Apa dia benda tu tuan-tuan? Syaitan dan nafsu. Inilah benda yang halang kita cinta Allah Ta'ala.
Nafsu lebihkan nafsu, maka tinggallah sayang Allah ke tepi. Jadi penghalang cinta Allah ialah nafsu. Ialah syahwat. Nafsu dan syahwat. Baik, tuan-tuan. Banyak ayat dalam Quran terang benda tu. Jadi, tuan-tuan, kesimpulan sikit. Sudah saya berhenti. Kesimpulannya, jom kita belajar. Kita tak dapat betul-betul dia khas benar lagi. Jom belajar, bagi tahu kat diri, aku nak solat ni sebab aku nak cuba cari cinta dengan Allah. Time atau masa bertemu Allah dengan kasih sayang. Baik, itu yang Allah mahu. Inilah amal soleh yang terbesar. Solat untuk memberi cinta dan mengambil cinta Allah, inilah amal soleh yang paling Allah suka. Yang kita kata tadi, awal-awal tadi, siapa nak jumpa Allah, kena buat amal soleh. Baik. Dan yang keduanya, tuan, yang kedua yang Allah nak jumpa kita, siapa-siapa nak jumpa Allah kata siapa nak jumpa aku dengan keadaan baik, buat dua benda. Pertama, amal soleh. Yang kedua, jangan syirik. Tak mana ayat ni bunyi? Tak mana kita ambil? Ambil ayat penghabis surah Al-Kahfi tu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang nak jumpa Allah, nak jumpa Tuhannya. Siapa nak jumpa Tuhan? Kita akan jumpa Tuhan tu, kita akan mati. Kita pasti jumpa Tuhan. Maka Allah kata, siapa nak menjumpa aku, bawa dua benda. Pertama, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Yang kata amal soleh ni benda? Solat yang menghantar dan memberi cinta pada Allah. Kita belajar, jom kita belajar. Belajar apa? Belajar benda ni. Allahu Akbar. Kata ulama tahqiq tasawuf, sebutlah ia dengan kasar cintamu pada Allah. Suka dia sebagai Tuhan. Salatlah kerana mencari sukamu dengan Tuhanmu. Suka apa? Hang suka dia Tuhan, jadi Tuhan hang. Kita suka Allah jadi Tuhan kita. Bila kita suka Allah Tuhan kita, Allah pun suka kita jadi hamba dia. Baik, inilah solat. Bukan duk kira nak ambil. Memang betul, ambil betul. Macam kita juga, boleh perasaan macam kita juga. Kalau anak ni duk kaya minta, tapi dia tanya kita dan dia tak nak kasih kita pun tak kasih dia. Seperti yang saya sebut tuan-tuan selalu, dalam ramai-ramai anak kita ni, ada seorang paling melekat kat hati. Pasal apa? Mesti. Dalam ramai-ramai anak kita ni, seorang yang hati kita cenderung pergi kat dia. Hati kita sayang lebih pada hak orang lain. Pasal apa? Sifat dia. Pasal kita tahu dia sayang kita. Dan kita sayang dia. Begitulah kita nak tafsirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayangkan hambanya yang sayang dia. Bukan hamba yang minta. Tak memberi apa-apa. Tapi Allah sayangkan hambanya yang sayang dia. Kerana dia itu maha pecinta. Tuan-tuan, maka siapa nak jumpa Allah, selamat, nak beri selamat, bawa dua benda. Pertama, bawalah amal soleh yang dengan ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu cinta. Yang keduanya, bawa apa? Jangan syirik. Maksud syirik apa tuan? Mendua. Pasal apa dua? Dua sebab hang sayang hal lain. Maka hang ambil kontur Tuhan hang. Hang sayang hal lain lebih. Sebab tu hang berkehendak dia, hang sayang dia lebih, maka dia Tuhan kamu nombor dua. Syirik ini juga kata ulama, syirik ni sebenarnya bahaya dia. Dalam syirik itu apa benda? Dalam syirik itu sebenarnya kamu tak sayang Tuhan. Contohnya senang tuan, minta maaf saya sebut. Orang yang ada dua isteri. Bini pertama kata, abang menikah lagi apa? Abang tak sayang saya ke? Artinya ke tu? Dah sayang menikah apa lagi satu? Dah sayang, pergi menikah satu apa? Abang tak sayang saya lah tu. Bermakna tuan, kalau ambil dua tu, bermakna hang tak sayang lah satu. Maka maksud syirik sebenarnya, tak sayang lah Allah. Inilah murka Allah yang paling dahsyat kata hamba. Pasal hang tak sayang dia. Kalau dia duduk habaq kita, Huwar Rahmanur Rahim.
Dia ini Tuhan yang pemurah dan Maha Pecinta kamu. Dia doa lah. Dia sayang kita, dia sayang kita, dia sayang kita. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna apa dia? Tanam dengan namamu Tuhan yang pemurah, Maha Penyayang. Maksud dia? Tak tahu. Maksud dia pada kita faham makna, tak faham maksud. Maksudnya Allah nak kita sayang dia, kan dia amat sayangkan kita. Jom kita belajar solat yang menghantar cinta balik, sayang, kasih sayang pada Allah Ta'ala untuk sampai ke tahap solat yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita dapat. Mudah-mudahan kita dapat memberikan kehendak Allah Ta'ala dan selalulah doa dengan Allah. Tuan-tuan, selalu doa. Syekh sebut ke saya, Syekh Yusuf selalu pesan ke saya, doalah supaya kau dapat memenuhkan kehendak Allah. Kerja-kerja berdoa pada Allah supaya Allah bagi peluang hang tunaikan kehendaknya. Kerana kehendaknya kehendak yang besar, kehendak yang sebenar, kehendak cintanya pada kita sekalian. Itulah kehendak Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa najat taibin. Kita mula balik kuliah kita insya-Allah. Mukadimah saya balik malam ni, kita huraikan balik benda ni mudah-mudahan dan nanti kita sambung balik kitab kita insya-Allah mudah-mudahan. Baik, aku qul hadza astaghfirullahal azim, dan maaf banyak silap kesalahan bahasa dan sebagainya. Jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang ataupun bulan-bulan ramai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una qawli fattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ini dapat rasa cinta Engkau, ya Allah. Wa hubbu man yuhibbuka, dan berilah kami cintakan sesiapa juga yang cintakan Engkau, ya Allah. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami cintakan segala amal yang mana amal yang kami buat itu boleh meletakkan kami cinta Engkau, ya Allah, Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada tabung saya bawa untuk tuan-tuan sumbangkan baik. Dan PKP baru ni saya tak dapat nak buat kuliah. Jadi banyak juga yang stuck, yang setangguh-tangguh ni, ada juga gaji guru yang tangguh. Pasal bila PKP ni saya tak keluar untuk dapat sampaikan ilmu. Di sana saya tak dapat jumpa orang ramai. Jadi kewangan kita tu terhad pasal belanja pun jimat-jimat. Dan bila dibuka PKP ni, saya lancarkan baliklah tabung-tabung ni untuk bantu gaji guru-guru, pengurusan-pengurusan, makan minum, belajar-belajar. Tuan-tuan bagi itu bukan net wakaf. Saya ulama bukan net wakaf. Wakaf ada akaun bank lain. Tabung-tabung saya minta izin masjid-masjid ni untuk saya kutip ni, adalah untuk tabung pengurusan. Nak bagi anak-anak pelajar-pelajar saya makan minum. Dan saya baru buka yang terkini, saya baru buka ma'atafiz saya sendiri. Kan yang lebih kepada nak latih daripada jadi imam-imam yang terbaik. Hukum hakam, fiqh dan sebagainya. Kita latih kot tu. Dan kita latih juga daripada baca yang terbaik insya-Allah. Ya, kita ada panel-panel qari-qari yang bersama kita. Yang saya buat ni tuan, kenapa? Kerana membenarkan balik hasrat arwah ayah saya dulu untuk berikan taranum dan lagu-lagu baik pada orang atau pelajar-pelajar. Jadi bila buka ma'atafiz ni, banyaklah belanjaan lagi yang kita nak salurkan. Jadi saya minta tuan-tuan membantu kita insya-Allah sekadar mana yang tuan sudi, seirlah mana yang tuan-tuan sanggup beri, kita terima. Dan saya doakan setiap pemberian tuan-tuan tu Allah ganti dan Allah beri yang terbaik atau yang lebih lagi untuk tuan-tuan. Supaya dapat menyumbang lagi pada Allah. Kerana itulah sedekah jariah kita untuk mengalir pahala dalam kubur kita nanti insya-Allah. Ada tabung yang saya bawa, tabung masjid ada juga tuan-tuan. Kali ini saya ulang balik. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang tuan beri Allah ganti balik dan Allah ganti dengan keridaan dia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.